kita teruskan dengan doa kita, dengan semangat kita, dengan boykot kita. Tetapi pada masa yang sama yang kita kena fikirkan ialah bagaimana kita nak mensistemkan perjuangan Palestin di dalam pendidikan dan perjuangan anak-anak kita. Kita tahu dah kita ni hidup di generasi yang duka citanya tak mampu menghentikan genosid. Lepas 1 tahun 2 bulan tak boleh nak berhenti lagi genosid. Mereka yang mati syahid 43,000 orang, mereka yang kehilangan rumah dan sebagainya, yang jadi pelarian dah lebih 2 juta orang. 70% daripada Gaza telah pun dimusnahkan. Kita tak mampu lagi nak buat apa-apa. Tapi kita tak nak anak-anak kita nanti bila berlaku isu yang sama di masa hadapan di Yaman ke, di Syria ke, di Palestin ke, kita tak nak mereka tak boleh nak melakukan apa-apa. Jadi perjuangan ini kena disistemkan. Sebaik-baiknya pastinya adalah kalau pihak kerajaan lah, kalau YB Fadlina dapat masukkan dalam penama silibus sekolah setengah jam je seminggu untuk terangkan tentang isu Palestin, untuk terangkan tentang isu umat Islam ataupun isu dunia di luar sana, supaya mereka ada vision yang lebih besar, bayangan sedang apa yang ada di sana lebih luas daripada bilik darjah kita. Kan? Assalamualaikum, selamat menonton dan selamat mendengarkan kami Sembang Kopiah Terbang yang dikuasakan oleh Cinta Gaza Malaysia. Wow, Alhamdulillah kita berada di kerusi yang empuk di atas sofa ni. Berbeza dengan para pejuang di sana. Tapi bila tengok sofa-sofa ni yang paling trending sekarang dekat social media, boleh bercakap pasal almarhum Yahya Sinwar dekat atas sofa. Oh, betul, duduk macam ni kan. Betul ni kita tribute lah untuk almarhum. Kita pun berada di atas sofa juga kan. Oh, macam tu je kau kain. Nak bagi tahu bahawa walaupun kita berada di sofa yang empuk ni, satu hari nanti ia akan menjadi sebagai lambang perjuangan juga. Dan saksi bahawa kita tak duduk diam, kita juga melakukan sesuatu. Okey, macam biasalah kita nak teruskan penceritaan kita tentang Gaza. Mat, kita semestinya kita bawa orang yang paling layak, top 10 dalam Malaysia yang paling layak untuk cerita tentang Gaza dan perjuangan. Ada 1 sampai 9 lagi. Ada, dan dia pun bukan nombor 1. Kita nombor 1 ni. Okey. Bersama kita Tuan Nadir An-Nuri. Apa khabar bang? Alhamdulillah. Kita panggil abang lah abang Mudah cerita lah. Abang pun boleh lah. Kan panggil sayang. Sayang lagi. Baik, ini kali kedua Abang Nadir bersama dengan Kopiah Terbang. Kali pertama selepas daripada serangan 7 Oktober. Alhamdulillah ramai orang mendapat pencerahan, bahkan ramai minta untuk cerita tentang lebih teknikal. Sebab cerita-cerita yang surface ni banyak influencer telah cover. Jadi diorang suka bila kita tanya benda-benda yang teknikal lah. Kita kata kenapa serangan dimulakan dan sebagainya. So terus kepada topik kita yang paling malar segar, kehilangan Syahid Yahya Sinwar. Soalan sangat teknikal bang. Macam mana sebenarnya Yahya Sinwar boleh bersorangan kat situ? Adakah dia ditinggalkan oleh rakan seperjuangan Hamas, ataupun dia buat move dia sendiri? Sebab macam ada jeda waktu, gap waktu sampai seolah-olah macam Hamas pun tak tahu Yahya Sinwar syahid. Adakah dia buat solo operation dengan small team dia? Silakan bang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Piyu Rahmat, Piyu Amin jemputan sekali lagi pada hari ini. Dan kalau dijemput kali kedua tu maksudnya top 3 lah, bukan top 10. Hari ini kita datang cerita sekali lagi tentang Gaza, dan mungkin banyak perbezaan yang telah berlaku, banyak perkembangan sejak daripada kali pertama saya datang ke podcast kalian. Dan hari ini mungkin kita mulakan dengan apa yang berlaku mutakhir ini, dengan kesyahidan seorang tokoh yang sangat kita kenali yang namanya Yahya Sinwar. Ataupun mungkin kita tak kenal sebagaimana kita kenal wajah-wajah yang lain, seperti Syekh Ahmad Yassin ataupun Ismail Haniyeh, yang mana mereka ini pun kita tahu adalah pengasas kepada Hamas. Dan kalau kita bercerita tentang Yahya Sinwar, kita kena tahu bahawa mereka ataupun beliau dia ada perbezaan kecil dengan pemimpin-pemimpin utama yang lain, iaitu dia banyak mengasaskan gerakan bersenjata ataupun sayap bersenjata kepada Hamas itu sendiri, iaitu Brigade Izzuddin Al-Qassam yang awalnya dinamakan sebagai Al-Majd. Jadi dengan operasi yang dia buat di bawah Al-Majd itu, dia membunuh begitu ramai tentera Zionis Israel dan sebagainya. Dia dimasukkan ke penjara, lebih daripada 20 tahun duduk di dalam penjara, dan dibebaskan masa berlaku prisoner exchange deal pada tahun 2011. Jadi itu pun kita pernah terangkan sebelum daripada ini, kenapa dibuat 7 Oktober tu, sebab dia nak dapatkan tawanan-tawanan perang itu. Betul. Sebab berkesannya apa yang berlaku bila mana Gilad Shalit, tentera Israel, ditangkap pada tahun 2006, 2011 dibebaskan dengan menggantikan ataupun menukarkan 1,100 orang tawanan Palestin yang ada dalam penjara Zionis Israel. Jadi Yahya Sinwar ni kita tahu dia diangkat setelah syahidnya
Ismail Haniyah. Ismail Haniyah dia syahid pada penghujung bulan Julai dan digantikan dengan Yahya Sinwar dalam keadaan orang tak menjangkakan bahawa Yahya Sinwar yang akan diangkat. Masa tu orang menjangkakan bahawa yang akan diangkat ni sama ada Khalil Hayah ataupun Khalid Mash'al. Dua tokoh yang nampak paling ketara mungkin akan menggantikan Ismail Haniyah ketika itu. Dan masa tu saya pun ditanya soalan yang sama, siapa yang akan menggantikan. Maka saya menjawab Khalil Al-Hayah. Sebab kita tengok Hamas selepas itu dia nak bergerak macam mana. Maksudnya kalau dia nak utamakan kuasa dan nak mengiktiraf perjuangan orang di Gaza, dia akan mengangkat Khalil Al-Hayah. Sebab Khalil Al-Hayah adalah orang yang berada di luar daripada Gaza ketika itu, tetapi dia adalah timbalan ataupun orang nombor 2 di bumi Gaza. Dan kalau mereka nak fokuskan kepada kerja-kerja diplomasi ataupun mereka nak ubah secara politik dan sebagainya, maka mereka akan mengangkat Khalid Mash'al, orang yang terkenal memimpin biro politik Hamas selepas syahidnya Sheikh Ahmad Yazid dan juga Abdul Aziz Rantisi. Jadi yang dipilih tiba-tiba ketika itu adalah Yahya Sinwar. Maksudnya pengiktirafan yang sangat besar diberikan kepada pejuang-pejuang yang berada di dalam bumi Gaza, sehingga kan mereka diberi kuasa untuk menentukan pergerakan Hamas selepas daripada itu, dan mereka diberi kuasa untuk menentukan arah perjuangan Palestin selepas daripada itu. Dan pastinya dengan pelantikan seorang yang dikenali sangat tegas dan sangat garang ini, iaitu Yahya Sinwar sendiri, maka itu membuktikan bahawa Hamas tidak akan berundur, Brigade Izzuddin Al-Qassam tidak akan berundur, malah mereka akan meneruskan perjuangan sehinggalah apa yang mereka tuntut itu yang diangkat dan diberikan pengiktirafan oleh Zionis Israel itu sendirilah. Yang kita tahu 4 syarat yang diletakkan oleh Hamas untuk membolehkan mereka berhentikan peperangan ketika itu. Jadi bila mana Yahya Sinwar ini dilantik, dia dikenali sebagai seorang yang memang tak boleh duduk diam. Dalam perang tahun 2021 dia pernah keluar dan dia mengucapkan satu kalimah yang sangat terngiang-ngiang di telinga orang Israel itu sendiri. Dia kata, kalau kau berani kau bunuhlah aku pada saat ini. Ni aku sedang berjalan ni depan kau ni kau punya drone semua, kau punya kekuatan F-16 ke F-35 ni, kalau nak bunuh aku pada saat ini. Dan ternyata masa tu dia tidak pun dibunuh. Dan dia juga dikenali dengan kata-kata yang selalu disebutkan, iaitu aku akan menangkan Palestin khawah raghma anfuh. Maksudnya aku akan menangkan Palestin ini, lantak kau nak ke tak nak ke, kau suka ke tak suka ke, aku akan tetap memenangkannya juga. Maksudnya dia dikenali sebagai orang yang tegas begitu. Dan dia begitu juga ditakuti sebab dia duduk dalam penjara Israel lama. Dan dia kenal orang Israel, dia boleh bercakap bahasa Hebrew dengan lancar. Dia tahu orang Israel ni berfikir macam mana. Jadi dia ditakuti. Dan akhirnya bila mana dia dinaikkan, dia pun memimpinlah Brigade Izzuddin Al-Qassam, dan dia dikenali sebagai arkitek apa yang berlaku pada 7 Oktober 2023 itu. Dia pemulanya. Dia perancangnya. Ya, dia yang merancang. Dan kita tahu sebenarnya bila mana berlaku 7 Oktober tu tak ramai orang yang tahu. Orang kata a handful of Hamas leaders sahaja dan Brigade Izzuddin Al-Qassam leaders sahaja yang tahu untuk menjaga kerahsiaan masa itu. Dan dia dikenali sebagai orang yang melancarkannya, orang yang melatih lebih daripada sekitar 1,000 orang yang dihantar masuk ke dalam tanah Israel ketika itu dan sebagainya. Dan alhamdulillah terbukti dia berjaya melakukan itu, menjayakan operasi tersebut. Dan alhamdulillah selepas dia dilantik sebagai ketua, dia pun masih lagi tak boleh nak duduk diam. Tetapi apa yang dilakukan bukanlah apa yang dilakukan secara individu ataupun secara tersisih dengan tindakan-tindakan yang lain. Sebab kita tahu masa tu dia keluar tu di kawasan yang namanya Talus Sultan. Talus Sultan di kawasan Rafah ni adalah kawasan yang memang tempat berlaku banyak serangan, tempat berlaku pengepungan, tempat yang memang kalau sebutkan Rafah je, dia punya medan pertempuran dia memang dekat Talus Sultan. Dan dia keluar bersama-sama dengan komander kawasan Talus Sultan ketika itu, komander Brigade Izzuddin Al-Qassam dan seorang lagi sahabat. Dan mereka keluar, wallahu alam, ada banyak andaian kenapa mereka keluar ketika itu. Tetapi saya menjangkakan dia orang keluar ketika itu untuk melihat kawasan-kawasan yang sedang dijaga oleh mujahidin, untuk memantau dan memberikan semangat kepada mereka. Dan ketika itu mereka bertembung dengan pasukan Zionis Israel. Bila mana mereka bertemu dengan pasukan Zionis Israel, berlaku tembak-menembak, mereka ketiga-tiganya terpisah. Masing-masing terpisah ke tempat yang berbeza. Dan akhirnya Yahya Sinwar ini dimasuk ke dalam sebuah rumah
dia duduk di atas sebuah sofa sebagaimana yang disebutkan, dan dia duduk dalam keadaan sudah pun cedera. Dikatakan tangannya satu sudah tidak ada. Dia ikat dawai untuk menghentikan pendarahan. Kemudian masuklah drone untuk melihat keadaan siapa yang ada di dalam itu. Ketika itu belum lagi diketahui siapa. Masuk ke dalam rumah tersebut, dan ketika itu bila mana Yahya Sinwar dia tahu bahawa ada tentera yang sedang melihat dia daripada bawah, dia membaling 2 bom ke arah tentera Zionis Israel tersebut. Dan dia menjangkakan bila mana masuk drone tu mungkin akan masuk tentera selepas daripada itu untuk membunuhnya. Tetapi rupa-rupanya tentera Israel ini sangat-sangat takut, walaupun dengan seorang yang sudah dilihat terlantar dan hampir menemui ajalnya, masih lagi takut untuk masuk. Jadi mereka membedil rumah tersebut dengan kereta-kereta kebal mereka, yang menyebabkan keseluruhan rumah musnah. Dan sebagaimana yang kita tengok dalam media sosial, di akhir hayatnya tersebut dia membaling kayu ke arah drone untuk menunjukkan bahawa sehingga ke akhir nafas aku akan melakukan apa yang aku boleh untuk mempertahankan perjuangan aku dan membebaskan tanah air. Dia 3 orang tadi yang last tadi? Ya, 3 orang. Tapi yang masa dia masuk ke dalam rumah tu, dia seorang je yang tinggal. Yang 2 lagi tu apa nasib dia lepas tu? 2 lagi tu Allahualam syahid juga. Allahu Akbar. Di media sosial tular satu perkataan, lemparlah tongkat seperti Sinwar, yang bermaksud bahawa melakukan usaha sehabis mungkin, lakukan semua sedaya upaya. Ya Allah, kematian yang menghidupkan. Inilah Syahid Yahya Sinwar. Jadi telah pergi seorang tokoh, dan semestinya tokoh lain juga sedang hidup ataupun sedang merancang. Abang Nadir, bila kita sebut tentang perjuangan yang dah hampir setahun lebih, rata-rata di kalangan kita pun kita tengok, kalau kita lah secara normal kita akan kata Hamas dah penat lah. Peperangan ni meletihkan. Dengan segala bantuan yang ada, kita bantu dari segi mental, kewangan. Negara-negara Islam lain pun tunjuk kosongan. Hatta yang bukan Islam pun masih lagi buat konfrontasi. Tapi secara zahirnya lah, bagaimana agaknya perkembangan yang kita boleh nampak semangat mereka. Mungkin secara hari ni kita ni tengok realiti, anggap rasa macam tak ada apa. Tapi tengok pada video-video yang diorang keluarkan, ni macam baru semalam start perang ni kan. Tapi kita nak tahu diorang punya kepenatan diorang. Sebab gilanya Israel ni, macam masa awal-awal kita bincang podcast, kita tak fikir Israel boleh pergi sampai tahap ni kan. Gila ni, dia boleh bunuh semua orang penting-penting ni. Jadi mungkin Abang Nadir boleh cerita perkembangan terbaru macam mana Hamas punya pergerakan ataupun pejuang punya perjalanan hari ni untuk menuntut kemerdekaan. Kita tahu bahawa mereka yang berada di bumi Gaza ni juga adalah manusia. Itu mungkin satu benda yang orang kadang-kadang nampak sangat ataupun terlalu banyak tengok video-video, nampak kehebatan mereka, semangat mereka. Kita kata diorang ni okey ni, diorang ni boleh bertahan ni. Tapi sebenarnya mereka juga adalah manusia. Dan banyak kita dengar kisah-kisah orang yang sudah terlalu penat. Sahabat kita yang berada di sebelah utara Gaza yang kita tahu dikepung lebih daripada 20 hari, dan mereka yang mati syahid di sana dalam tempoh tersebut hampir 1,000 orang. Tak makan, tak minum. Tak makan, tak minum. Dan mereka ceritakan, sahabat kita ni daripada Cinta Gaza Malaysia sendiri, dia menceritakan bagaimana dia dikepung, mereka ni dikepung, lelaki dipisahkan duduk di sekolah, wanita duduk di sekolah, lelaki duduk di tanah lapang. Dan dia terpaksa melepasi 3 kali sekatan untuk dilepaskan supaya mereka lari ke sebelah selatan Gaza. Dan dia menceritakan bagaimana mereka dibogelkan, bagaimana mereka cuba untuk ditanam hidup-hidup di bawah benteng-benteng pasir, bagaimana mereka menggali dengan tangan mereka untuk keluarkan anak mereka daripada dalam tanah yang hampir tertimbus dan hampir tidak boleh bernafas. Mereka ceritakan bagaimana pemuda-pemuda juga dibogelkan dan diarahkan untuk berada dalam satu barisan, dicek adakah mereka ini daripada kalangan mujahidin dan sebagainya. Sebahagian daripada ahli keluarganya ditangkap dan masih belum lagi dikembalikan kepada mereka. Suaminya masih belum diketahui khabarnya. Dan akhirnya yang paling menyedihkan, apa yang disebut oleh ahli pasukan Cinta Gaza Malaysia ini, dia kata yang paling menyedihkan aku pada saat ini ialah sebab Zionis Israel berjaya untuk memaksa aku meninggalkan kawasan utara Gaza, tempat aku bertahan dan tempat aku nekat untuk aku tidak tinggalkan sejak daripada 1 tahun 1 bulan yang lepas. Aku duduk kat sini, dihalau macam mana pun aku tak keluar. Tetapi hari ini aku sangat sedih kerana aku dipaksa untuk keluar daripada tempat ini. Aku terpaksa meninggalkan kawasan rumah aku, kawasan kampung aku, untuk aku lari ke sebelah bandar Gaza pula. Dan itu dia macam membuktikan kepada kita bahawa orang Palestin ni dia
rasa kesakitan tersebut, dia rasa kesengsaraan tersebut, Letih, penat. letih, penat tu dia rasa. Tetapi at the end of the day, dia akan kata, tetapi yang paling aku sedih ialah perjuangan aku ni untuk aku kekal berada dekat setempat ni tak boleh nak berlaku sebab aku dihalau juga keluar. Maksudnya dia letih macam mana pun, di hujung kepala dia perjuangan aku macam mana, khabar Palestin aku macam mana, adakah aku akan berlaku macam berlaku Nakbah Nakbah pertama 1948 ni, Nakbah kedua 2.0 telah berlaku semula, adakah aku akan dapat kembali ke tanah asal aku semula. Itu yang mereka fikirkan. Dan sebenarnya itulah kekuatan yang sangat hebat yang ada pada mereka ini. Hamas ke tak Hamas ke, asalkan namanya Palestin, mereka tahu bahawa perjuangan mereka adalah untuk membebaskan tanah air mereka. Mereka tahu bahawa tanggungjawab mempertahankan Masjid Al-Aqsa, sebab Masjid Al-Aqsa tu ada di bumi mereka, maka mereka yang bertanggungjawab untuk mempertahankannya secara langsung. Maka mereka tidak putus asa di dalam perjuangan. Hamas, serangan mereka semakin lama semakin perlahan, senjata mereka semakin lama semakin berkurangan, tetapi kita yakin dan kita percaya sebagaimana pimpinan-pimpinan mereka tumbang seorang demi seorang, digantikan dengan pimpinan-pimpinan yang lain, insya-Allah mereka akan kekal dengan perjuangan mereka dan mereka akan terus update bagi Zionis ni macam mana bang? Yang kekalahan dia, kematian dia punya teruk ni macam mana pula? Yang selalu kita dengar ni Hamas yang kena teruk, sekarang depa yang kena teruk ni kita tak tahu. Kita nak tahu hari ni macam mana terus ni Zionis Israel ni, bila dia diserang, dia akan buat media blackout. Media blackout ni maksudnya semua TV channel dia, semua akhbar dia tak akan berkongsi apa-apa maklumat berkenaan dengan kematian ke, berkenaan dengan kemusnahan ke. Sama macam Iran dibuat serangan 200 roket ke seluruh kawasan Palestin yang dijajah first time dalam sejarah, tetapi tidak ada keluar angka dan data berapa orang yang mati, apa kerosakan yang berlaku. Itu satu kekuatan yang ada pada media Israel lah. Dia boleh dikekang untuk menjaga orang kata kelemahan negara di sendiri. Tetapi kita tahu dan kita percaya, contohnya kalau kita buat kira-kira kasar, kira-kira 5-6 bulan yang lepas, Abu Ubaidah dia kata Brigade Izzuddin Al-Qassam telah berjaya untuk memusnahkan lebih daripada 1,000 kenderaan berperisai, kereta kebal, traktor yang dimiliki oleh Zionis Israel. Katakanlah kereta kebal ada 6 orang, ataupun kenderaan berperisai boleh bawa 12 orang. Jadi kalau kita kira-kira kasar, dah mungkin hampir 10,000 juga tentera mereka yang mati. Jadi itu adalah orang kata fakta yang tidak boleh mereka nafikan, bahawa kemusnahan juga berlaku di tempat mereka, kehilangan nyawa juga berlaku di tempat mereka, dan lebih teruk daripada itu, kebangkitan rakyat menunjukkan bahawa mereka tidak bersedia untuk membolehkan peperangan terus berjalan. Hamas dah keluarkan statement ke untuk ganti Yahya Sinwar tu? Belum lagi. Itu mungkin taktikal juga ke macam mana? Ya, dia mungkin apa yang dibuat macam dibuat sebelum pada inilah, dia bila Syekh Ahmad Yassin mati syahid tahun 2004, tahun yang sama digantikan dengan Abdul Aziz Rantisi juga ditembak dan juga mati syahid. Jadi mungkin dia ambil strategi pada waktu ini untuk tidak mengiklankan siapakah ketua yang nak digantikan, ataupun wallahu alam mereka tahu bahawa orang yang berpotensi untuk memimpin Hamas pada hari ini semuanya berada di luar daripada bumi Gaza. Figure-figure yang dalam Gaza ni tak ramai dah yang boleh diangkat ke top position. Yang boleh ganti sekarang ni Khalil Hayah ataupun nama Khalid Mash'al. Tapi Yahya Sinwar tu memang dah diburu lama kan abang, memang ada kat dalam tu je lah dia. Dia 3 orang yang top yang dikehendaki oleh Zionis Israel di dalam bumi Gaza ialah satu Yahya Sinwar, yang kedua ialah pemimpin nombor 1 Brigade Izzuddin Al-Qassam Muhammad Daif atau Abu Khalid Al-Daif, yang ketiga timbalan dia Marwan Isa. Jadi bila Yahya Sinwar dapat ditumbangkan, tinggal 2 orang, tetapi yang dinaikkan nama ketiga selepas daripada itu ialah Muhammad Sinwar, iaitu adik kepada Yahya Sinwar. Kita pergi kepada rakan aliansi perjuangan Gaza yang jelas buat masa ini. Letak ke tepi dahulu isu perbezaan mazhab, fikrah. Hizbullah yang paling dekat, agak jauh sikit kita kata ada Iran. Hizbullah sendiri, saya tengok nama tu bang, 10 nama top 10 tu wipe out disebabkan serangan kelului. Pager bahasa Inggeris, kelului tu. Pager ni macam mana bang sebenarnya? Apa yang jadi isu sampai meletup, ataupun bagaimana sebenarnya serangan tu boleh berlaku? Ada pengkhianatan ke, tali barut ke, ataupun saya dengar macam-macam teori. Boleh bang terangkan sikit?
Dia bila waktu perang, Mujahidin ni sama ada yang berada di Lebanon ke ataupun yang berada di Gaza, dia tak pakai phone biasa. Sebab phone biasa boleh detect signalnya ke mana. Kalau di Gaza, dalam keadaan mereka terkepung, mereka boleh menggunakan landline. Landline ni maksudnya diguna wayar lah, sambung wayar ke mana saja mereka perlu berinteraksi. Di bawah tanah semua ditanam dengan landline. Jadi mereka boleh bercakap tanpa menggunakan pager, tanpa menggunakan walkie-talkie dan sebagainya. Di Lebanon mungkin dalam keadaan kawasan yang terlalu luas dan mereka pun bukan kawasan yang tertutup, maksudnya spy boleh masuk keluar tengok apa yang berlaku di sana. Mereka menggunakan the second best option, iaitu pager. Walkie-talkie tu lebih mudah untuk diceroboh. Tetapi pager ni dia lebih orang kata apa, sesuai digunakan sebab dia jenis pager ni dia one way signal, dia tak boleh didetect dia berada di mana. Jadi apa yang mereka buat ialah mungkin kesilapannya ialah dia orang dapatkan pager ni daripada satu manufacturer sahaja. Semua yang mereka gunakan dan diperolehi itu beberapa bulan sebelum berlakunya letupan tersebut. Jadi disyaki sebenarnya dia ditanam dengan explosive device tu yang boleh di-set untuk diletupkan pada satu-satu masa. Bila sampai kepada tangan keseluruhan pimpinan-pimpinan Hizbullah itu diletupkan dan berlaku kesyahidan lah masa tu. Letupan yang besar, sebesar mana letupan? Dia kalau phone ni, letupan tu dia boleh bagi efek kepada dia dan mungkin orang yang ada di sekeliling dia lah. Sebab dia akan tanam dengan bahan letupan tu dan dia akan letakkan contohnya kalau macam bom tu dia letak paku dan sebagainya untuk memberikan kesan yang lebih besar bila berlaku letupan tu. Tapi dia memang untuk bunuh satu orang lah kalau dia punya tujuan dia tu. Teknik yang sama juga puluhan tahun lepas tapi guna handphone kepada almarhum Syahid Yahya Ayyash. Menggunakan telefon juga. Kali ni pager. Habis kepada semua pemimpin Hizbullah. Bang, barangkali masih ada lagi ragu-ragu daripada mana-mana manusia, kelompok. Mereka tak merasakan bahawa Hizbullah ke Iran adalah merupakan rakan strategik, rakan aliansi bagi Hamas. Ataupun betul sebenarnya bukan rakan aliansi, mereka ni hanya berpencak ataupun buat wayang. Boleh abang yakinkan ataupun berikan pencerahan? Dalam keadaan Palestin pada hari ini yang tidak ada kawan, semua yang ada di sekeliling mereka adalah musuh ataupun orang yang berpura-pura. Kita memang kena bergantung kepada kawan walaupun dia berpura-pura. Dan at the end of the day, orang yang mengambil tindakan adalah lebih berkesan dan lebih baik daripada orang yang bercakap semata-mata. Kita nak cari kawan yang mengikut selera kita. Contohnya kita sebut Turki. Turki ni adalah kawan yang kononnya baik kepada Palestin. Erdogan selalu naik dan bercakap tentang Turki, tentang Palestin, sokongan Turki kepada Palestin dan sebagainya. Tetapi pada masa yang sama, gas asli daripada Turki disalurkan ke Israel untuk menggerakkan jentera-jentera mereka. Dalam keadaan perdagangan tu masih lagi berlaku dan tidak disekat. Jadi yang ada ni, yang lain yang kita nampak betul-betul hantar roket, betul-betul sampai ke Israel, dan kita nampak benda tu bukan benda yang dibuat-buat. Itu adalah kawan yang lebih baik kepada Palestin daripada kawan-kawan yang sekadar boleh bercakap semata-mata. Jadi itu pilihan yang ada di hadapan mata mereka. Walaupun kita tahu ialah dia Syiah ke, dia nak kembangkan balik Empire Farsi ke apa ke, itu adalah di sebalik selimut dia. Kita nak tengok ni dalam bilik dia buat apa dulu. Tindakan dia buat apa dulu. Barulah kita nak korek dalam dia buat apa. Tapi kalau dah depan-depan pun nampak buruknya, macam mana kita nak kata dia ni adalah orang yang menyokong Palestin? Jadi Palestin ni dalam keadaan terhimpit, mereka perlu berpaut kepada siapa saja nak membantu mereka. Dan saya pun lebih cenderung kepada pendirian bahawa elemen Syiah dan Sunni ini memang dibuat untuk memecah belahkan umat Islam. Betul. Syiah ni bukannya semua seteruk yang kita gambarkan. Kalau kita baca dan kita teliti, ada Syiah yang memang diterima akidahnya dan masih diiktiraf sebagai Islam oleh Majlis Fatwa, yang dibuat oleh OIC, yang dibuat oleh negara-negara Islam secara keseluruhannya. Jadi kita nak fokuskan sangat kepada permusuhan, kita nak fokuskan sangat kepada perpecahan, maka kita akan kehilangan kawan. Dan perpecahan ni ada perbincangan akademik dia. Kutub-kutubnya. Kan? Tapi yang paling pentingnya adalah hari ni bila sebut tentang kesatuan untuk menyelamatkan Gaza, itu yang lebih utama. Bayangkan kalau seluruh negara-negara Arab hantar roket ke Israel, apa jadi? Dia tak hantar roket, Negara Arab ni kencing je banjir Israel. Kencing je, semua banjir Israel. Israel punya ramai kan. Jadi
Sebabnya hari ini kita ada kekuatan, tapi kekuatan tu digunakan oleh Lubnan dan Iran. Itu je. Dan bagi abang sendiri, bila Iran dan juga Lubnan dah buat tindakan, buat serangan besar-besaran, hantar drone. Yang paling cantik tu bila roket masuk banyak, ada drone follow masuk dan pecahkan dekat tempat diorang tengah makan-makan. Hari apa tak ingat. Yang ada waktu tengah makan-makan, ada drone 2, dia duduk kat bawah, roket kat atas. Jadi orang fokus untuk roket tadi, tapi drone tadi yang hancurkan tempat. Dan kemusnahan tu besar lah. Cuma nak kata, ada tak mungkin negara-negara lain yang mungkin berperanan juga, yang nak hantar roket juga pada Zionis? Dalam keadaan sekarang susah kita nak membayangkan negara mana yang akan bertindak. Dia kalau ikutkan wallahu alam bayangan saya lah, kalau ada satu negara Sunni yang besar, contohnya Arab Saudi lah, kalau dia bertindak maka negara-negara Islam lain akan ikut. Kalau setakat negara-negara Syiah bertindak, negara Sunni yang lain dia tak akan ikut. Sebab dia pun pergaduhan kutub Iran dan kutub Arab Saudi. Yaman pun gerak kan? Yaman pun bergerak. Dia empat negara yang membantu sekarang ni, Hizbullah di Lebanon, Iran, Yaman, Houthi dan juga Iraq. Menggerakkan mujahidin daripada sana lah. Jadi memang bantuan masuk daripada empat tempat itu je. Negara lain wallahu alam, kalaupun ada bantuan dia bukan di peringkat negara lah, dan bukan berbentuk ketenteraan. Dia lebih kepada hal-hal lain lah. Minta maaf lah, saya rasa saya kena sentuh hal ni sebab saya tak nampak orang sentuh hal ni. Kepura-puraan, sikap yang munafik. Dan banyak sekarang ni orang kat luar sana cuba memberi justifikasi dan cuba menjadi jurucakap pula bagi negara-negara sekitar. Saudi, Jordan, yang saya nampak memang sekarang ni bukan sahaja dia orang ni NATO no action talk only ni, tapi memang dia terlibat dalam memberi menjadi dinding bagi Israel. Sebenarnya Jordan ni macam mana? Memang dia terikat sangat ke ataupun mengada-ngada ke? Saudi sendiri, kita mula dengan Jordan dulu bang, yang betul-betul menjadi sempadan. Mesir ni tak apalah, dia perangai Firaun kan. Jordan ni awak ni awak jangan sentuh Mesir. Baik, Jordan macam mana bang? Dia memang tak boleh buat apa-apa ke? Di dalam dunia geopolitik ni kita selalu dengar there are no friends, only interest. There are no friends or enemies. Kan? Kawan tak ada, musuh tak ada, yang ada kepentingan. Jadi nak membolehkan sebuah negara ni bertindak adalah bila mana dia sanggup meletakkan kepentingan Islam dan Palestin tu di hadapan, dan mungkin meletakkan sedikit kepentingan negara dia di belakang. Negara-negara semua yang ada di sekitar Palestin, mereka boleh mengambil tindakan sekiranya mereka nak mengambil tindakan, tetapi sebahagiannya menggunakan alasan perjanjian-perjanjian yang telah dimeterai bersama dengan Israel. Contohnya kalau kita sebut Mesir, mereka ada perjanjian 1979 Camp David. Kalau Jordan tu sendiri, dia ada perjanjian Wadi Arabah 1994, yang mana mungkin ada sebahagian orang menyebutkan mereka kena menjaga kepentingan tersebut sebab mereka diberi hak untuk menjaga Masjid Al-Aqsa contohnya. Pada pandangan saya tidak. Sebab adakah betul mereka dapat hak untuk menjaga Masjid Al-Aqsa? Mereka betul boleh melantik imam, mereka diberi kuasa untuk menjaga kawasan wakaf tersebut, tetapi adakah mereka boleh memberikan keizinan kepada orang yang nak masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa? Tidak. Bukan sahaja orang yang datang daripada luar, malah orang yang duduk di sebelah Masjid Al-Aqsa itu sendiri pun mereka tak dibenarkan untuk masuk. Betul. Ini satu soalan yang menarik. Saya pernah tanya kepada Hanadi Helwani, seorang murabitah yang terkenal di bumi Al-Quds tersebut. Saya tanya dia, orang Islam ni sepatutnya masuk ke tak ke Masjid Al-Aqsa? Dan mereka sebutkan, ataupun dia sebutkan, kami ni yang duduk di sebelah Masjid Al-Aqsa pun tidak dibenarkan untuk masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa. Maksudnya Jordan ni kuasa mana yang kononnya nak dipertahankan, yang telah diberikan kepada dia untuk menjaga Masjid Al-Aqsa itu, sehingga kan dia kononnya nak kena menjaga perjanjian tersebut. Dia kena mengakui bahawa perjanjian tersebut sebenarnya yang melibatkan air, yang melibatkan tanah, itu adalah kepentingan yang mereka jaga dan bukannya dikaitkan dengan Masjid Al-Aqsa. Walaupun tindakan-tindakan mereka pada hari ini ada di segi kemanusiaan, alhamdulillah membolehkan bantuan kita dibenarkan masuk daripada sebelah utara Gaza, tetapi sebagai orang yang berkongsi border direct dengan Palestin, sepatutnya tindakan mereka boleh lebih besar daripada itulah. Saudi pula bagaimana? Sikap Saudi, tindakan Saudi, adakah betul-betul efisien dan betul-betul baik? Kita faham bahawa antara tujuan dibuat 7 Oktober tersebut
ialah untuk menghentikan tindakan Saudi sendiri yang nak buat satu hubungan normalisasi bersama-sama dengan Zionis Israel. Dan tindakan itu bukannya tindakan yang disembunyikan, telah banyak kali disebut oleh foreign office dia, oleh Muhammad bin Salman, dan mereka juga dilihat sangat cuba untuk mendominasi kuasa di sebelah Timur Tengah tersebut, dan mereka nampak kalau mereka nak kuasai Iran dari segi geopolitik di sana, mereka kena berbaik dengan Amerika, dan bila mana dia berbaik dengan Amerika, maksudnya dia kena berbaik dengan Israel. Jadi sehingga kini duka citanya mereka belum lagi orang kata terpulas tangan mereka untuk mengambil satu pendirian yang sangat dekat dengan Palestin ataupun untuk membantu Palestin secara terus. Apa yang mereka lakukan pada hari ini ialah mereka menghentikan normalisasi, betul. Pada masa yang sama mereka menghalang roket-roket yang datang daripada Yaman yang nak sampai ke Israel, dihalang oleh Saudi Arabia dengan alasan menjaga airspace dan sebagainya. Jadi sebenarnya Arab Saudi pun masih berada di tahap yang orang kata belum mencukupi ataupun memang belum melakukan apa-apa yang boleh membantu isu Palestin. Dan kalau mereka bijak, sebenarnya mereka sepatutnya mengambil position itu dibandingkan dengan Qatar yang jauh lebih kecil, dibandingkan dengan Mesir, negara miskin yang memang terpaksa bergantung kepada US. Tetapi mereka kalah dalam keadaan mereka tidak mengambil tindakan. Mereka juga kalah bila mana Iran pada hari ini diangkat sebagai hero yang membantu Palestin. Amin, mengosak janggut yang kurang tu. Saya sebab pada ketika ini kita rasakan kegilaan Israel ni tak tamat. Dia makin kuat, makin gila. Dia macam terus giat menggiat walaupun dia tahu dia ada kemusnahan bagi dia. Cuma bagi Abang sendiri, macam sekarang ni dia stop bila ni? Dia akan stop bila? Supaya yelah, diorang boleh masuk balik rumah, diorang boleh banner balik, diorang boleh hidup. Sebab tengok di Jabalia, diorang dilayan macam binatang. Macam Abang tulis juga, seperti padang mahsyar di dunia. Bila kita tengok, saya tak sanggup. Saya video-video macam ada yang video budak yang ada lubang kecil kan. Lalu je saya tak boleh tengok. Jadi sampai bila kalau kita sampai hari ni, kita nak tunggu yang macam mana, pertolongan yang maksimal macam mana yang diorang boleh selamat ni sebenarnya? Israel, kita tahu sekarang ni posisi mereka sangat-sangat baik untuk mereka meluaskan empire mereka. Dan itu adalah endgame mereka lah. Sebab apa? Sebab kerajaan Israel yang ada pada hari ini adalah kerajaan paling berhaluan kanan di dalam sejarah. Smotrich-nya dengan Ben Gvir, dengan Netanyahu sebagai kepala. Mereka ini sebenarnya yang boleh menggerakkan kerajaan pada hari ini untuk push supaya Palestin langsung tidak diiktiraf, supaya Palestin tidak ada negara, supaya mereka boleh mengembangkan kuasa mereka sebagaimana yang mereka kehendaki, berdasarkan kepada gambar peta mereka itulah ataupun kepada flag mereka sendiri. Yang mana flag mereka itu kita tahu dia ada dua line tu, Sungai Forat dan juga Sungai Nil. Tengah-tengah tu Star of David. Dan itu bayangan yang mereka nak. Sebenarnya mereka nak ambil kawasan daripada Iraq tu, Sungai Forat sampailah kepada Sungai Nil di sebelah Mesir, dan seluruh kawasan itu nak dijadikan sebagai Israel. Dan tindakan-tindakan ini telah disusun dengan begitu kemas. Kalau disebutkan oleh Profesor Khalid Baidun daripada US yang datang ke Malaysia baru-baru ini, disebutkan dalam bentuk 4 fasa yang sedang dilakukan. Sebahagian fasanya telah pun dibuat, antaranya ialah untuk masuk ke dalam Lubnan semula. Antara fasa yang lain ialah untuk melakukan normalisasi juga telah berlaku. Sekarang ni fasa ni yang fasa dia masuk ke dalam Gaza dan nak cuba berkuasa di Gaza semula, ini adalah fasa yang sudah terkedepan. Maksudnya dia dah skip banyak step. Sekarang ni dah nak sampai hujung kepada kejayaan mereka untuk mencapai apa yang mereka nak. Sebab itulah hari ini mereka cuba untuk mencuit Amerika Syarikat untuk masuk campur. Mereka mencuit kuasa-kuasa besar untuk turut terjebak di dalam peperangan ini. Sebab dengan masuknya kuasa-kuasa besar inilah Palestin dan kawasan sekitar boleh menjadi the next Iraq, boleh menjadi the next Iran, boleh demonizekan, dan pada masa yang sama boleh dijajah dan seterusnya dijadikan sebagai negara yang tidak lagi berfungsi. Jadi bila itu berlaku, mereka akan ambil peranan sebagaimana US lah, akan masuk dan kononnya nak membangunkan balik negara ini, nak membantu kemakmuran dan sebagainya, akan mengambil kawasan-kawasan tersebut itu semula. Kita tengok macam US ni, dia dah ada kekuatan dia, tak payah berpaut pada Israel pun tak apa. Tapi bagi saya kan, Israel ni macam negara suci bagi dia, Tuhan bagi dia. Mana kalau aku membantu Israel ni, aku tak dapat apa pun tak apa, dapat pahala bagi dia kan. Aku tolong Israel ni,
Bukan aku dapat apa pun. Aku yang kena bagi duit kat dia lagi. Tapi mungkin ada pahala bagi aku. Bagi dia lah. Lepas tu saya rasa macam Israel dia jadi kembang. Dia jadi abang kawasan. Sebab dia ada US je. Betul. Dan juga negara-negara lain. Kempen Trump baru ni. Sedaya upaya dia pakai kepiah dia pergi ke Israel semua. Kena ingat satu kehebatan orang Yahudi ni, dia orang ada pelobi-pelobi. Dia orang ada capital yang besar. Tu kalau Saudi sebenarnya dia nak jadi abang long, dia kena jadi pelobi lah. Dia orang ada duit banyak. Dia naikkan calon yang bakal jadi presiden Amerika lagi 10 tahun, lagi 2 penggal. Ambil satu calon, betul-betul funding dia. Tapi dia kena tarik fund lah kalau dia tak sokong Saudi contoh. Betul. Sebab itu yang Qatar buat. Qatar negara kecil tapi pandai menggunakan duit dan resources dia untuk melobi dunia ni. Saya rasa satu je, Saudi tak ada otak tu je. Sorry lah. Dia tak pandai, dia tak cerdik. Dia ada Kaabah lah. Dia ada Kaabah. Tak apalah, ada Kaabah. Tak tahu kat mana sana lah kan. Okey haji ni. Okey bang, saya nak pergi. Amin ada soalan lagi berkaitan. Teruskan. Saya rasa nak pergi kepada benda yang lebih dekat dengan rakyat Malaysia dan juga Palestin umumnya dekat, tapi ini juzuk yang kecil, lebih dekat dan lebih kena pada abang Nadia An-Nouri. Bila tiba-tiba beberapa bulan yang lepas keluarga abang Nadir dapat selamat sampai ke Malaysia. Abang ada tulis satu posting yang panjang tapi belum direkodkan dalam bentuk video dan juga audio. Sebenarnya apa yang berlaku bang? Betul-betul PMX punya move ke, ataupun mungkin ada orang-orang lain ke, ataupun sebenarnya ada orang-orang tentera yang terlibat? Boleh kita mulakan bagaimana awal permulaan misi menyelamatkan keluarga Nadia An-Nouri? Baik, kalau yang mengikuti podcast kita yang pertama dan juga ceramah-ceramah saya di tempat lain, saya selalu sebutkan bahawa di awal peperangan itu, mungkin 6 bulan yang pertama itu, kami mengambil keputusan supaya ahli keluarga bertahan di dalam bumi Gaza. Benar. Dan kita, ataupun saya sendiri tak membenarkan pun mereka turun sampai ke sebelah selatan Gaza. Mereka diminta untuk kekal di sebelah bandar Gaza. Tetapi bila mana keadaan menjadi terdesak ketika itu, mereka terpaksa berpindah daripada rumah ke rumah 5-6 kali di bandar Gaza itu. Kemudian akhirnya mereka berpindah ke rumah bersama-sama dengan keluarga sebelah isteri, sekitar 60 orang yang duduk dalam rumah tersebut. Maka isteri saya bangun satu hari dan dia mengambil keputusan on the spot untuk berpindah ke sebelah selatan Gaza. Itu pun setelah diasak oleh adik-beradik yang lain, dengan sebab ahli keluarga kami yang ramai, tak cukup makanan, tak cukup air dan sebagainya. Maka mereka berpindah ke sebelah selatan Gaza. Mereka memulakan perjalanan ketika itu sekitar jam 8 pagi. Kemudian mereka sampai jam 5 petang di sebelah Khan Yunis, kawasan yang namanya Khan Yunis. Dia sebelum Rafah. Dan ketika itu pun mereka dah melalui satu perjalanan, orang kata perjalanan macam dalam neraka jugalah. Dalam keadaan tentera Zionis Israel berada di sebelah kiri kanan mereka, kenderaan berperisai dan kereta kebal berada dan menembak di atas kepala mereka. Pemuda-pemuda yang diarahkan untuk ditanggalkan pakaian semata-mata sebab memandang tentera Zionis Israel yang sedang berjaga di sana. Anak saya Haura yang baru juga saya dapat ceritanya, diarahkan oleh ibunya untuk mengangkat tangan ke langit dan berlari dalam keadaan tidak memandang ke tanah. Bila ditanya kepada isteri, kenapa tak suruh ataupun tak bagi pandang ke tanah, isteri saya kata kalau dia nampak longgokan syuhada yang ada di hadapan mata je, maka dia akan trauma selama-lamanya. Maka dia berlari dalam keadaan tak tahu apa yang ada di sekelilingnya, hanya berlari bersama-sama dengan adik-beradiknya yang lain. Mereka sampai ke Khan Yunis, duduk 3 minggu di sana, dan rumah yang didiami oleh keluarga sebelah isteri tadi dibom oleh Zionis Israel dengan 3 roket daripada F-16, menyebabkan 5 orang ahli keluarga sebelah isteri tersebut mati syahid. Duduk di Khan Yunis 3 minggu, kemudian Khan Yunis mula diancam untuk dihapuskan. Mereka berpindah ke sebelah Rafah. Dan Alhamdulillah Allah takdirkan di Rafah mereka bertemu dengan seorang lelaki yang sangat baik, dibenarkan untuk duduk di rumahnya, disediakan makanan dan segala-galanya yang mereka perlukan diberikan kepada mereka. Dan mereka duduk di situ, tetapi duka citanya berdepan pula dengan ujian daripada anak bongsu saya, yang ketika itu mengalami kesukaran untuk bernafas. Anak ni dia lahir awal tak cukup bulan dalam perang tahun 2021. Jadi 3 minggu dia duduk di NICU ketika itu. Dalam keadaan perang 2021 tu sedang berjalan. Dalam keadaan kita pergi bagi bantuan, balik terpaksa singgah di hospital sebab dengar hospital dah tak ada elektrik dan generator mati. Jadi kita tengoklah anak masih hidup lagi ke tak. Tapi Alhamdulillah selepas tu
dia dapat keluar daripada NICU tetapi dalam keadaan ada komplikasi pernafasan dan sebagainya lah. Jadi masa berada di Rafah tu dah berdepan dengan isu-isu ini. Malam-malam mereka nak keluar ke hospital, kena berjalan di tengah-tengah roket dan bom yang sedang meletup. Ditanya kepada anak saya tu macam mana dia berjumpa jalan nak pergi ke hospital, dia kata kena ikut laluan darah. Kalau ikut laluan darah dia akan sampai ke hospital. Sebab banyak syuhada-syuhada yang setiap hari diheret dan dibawa dengan kereta keledai dan sebagainya ke arah hospital tersebut lah. Bila itu berlaku, kami terpaksa membuat keputusan untuk membawa keluarga keluar daripada bumi Gaza. Kami berbincang dengan ulama-ulama di Palestin, berbincang dengan ulama-ulama di Malaysia dan mereka menyebutkan dalam keadaan isteri dan anak-anak yang tidak mempunyai apa-apa upaya untuk berlawan dibenarkan untuk keluar daripada bumi Gaza. Kami mengambil keputusan untuk bawa keluar. Tetapi ketika itu ada dua cara sahaja untuk bawa mereka keluar. Satu ialah keluar dengan cara biasa melalui kerajaan Mesir ataupun syarikat-syarikat di bawah Mesir yang sama juga kita pernah dengar namanya sebelum daripada ini, iaitu Hala tu. Yang mana Hala ni dia memberi ruang kepada orang Gaza untuk keluar dengan bayaran. Satu orang dewasa kena bayar $5,000, satu orang kanak-kanak $2,500. Tetapi dia punya masalah ataupun isunya kat situ ialah bila mana dia nak keluar, namanya tetap akan dihantar dan disemak oleh pihak penjajah, oleh Zionis Israel. Maksudnya dia boleh keluar daripada Mesir kalau dia dilepaskan untuk keluar daripada pihak Israel sendiri. Sebab apa? Sebab dia tak nak keluar mujahidin, dia tak nak keluar orang-orang yang sepatutnya boleh dibunuh di dalam bumi Gaza lah. Jadi bila itu berlaku, kami pun pernah cuba untuk keluar banyak kali dan dalam keadaan ada anak-anak remaja dan sebagainya. Kami tahu bahawa sangat susah nak keluar dengan cara tersebut. Akan ada sekatan daripada Israel dan bila kita dah check nama tu, dia akan ada jadi high alert pula kenapa dia nak keluar dan mungkin menjadi sasaran. Jadi sebab itulah saya mengambil keputusan akhirnya untuk jumpa dengan PMX. Dalam masa 1 bulan tu PMX, kita dapat maklumat daripada PMO mengatakan bahawa susah, misi ni sangat-sangat susah untuk dibuat. Sebab kita satu ialah tak ada hubungan direct dengan Israel. Lepas tu mereka duduk di kawasan Rafah tu, daripada Rafah tu nak sampai ke sempadan pula jauh macam mana. Tak jauh tapi risiko dibom tengah jalan dan sebagainya. Dan masa tu berlaku perbincangan macam mana nak dibuat. Ada tentera Mesir ke yang nak masuk untuk bantu bawa keluar, ataupun orang Malaysia sendiri nak masuk untuk bantu bawa keluar dan sebagainya. Akhirnya diambil keputusan untuk mereka keluar sendiri ke sebelah sempadan dan ada pihak yang menyambut di sebelah Rafah sebelah Mesir lah. Jadi disambut ketika itu, dibawa ke Cairo dan alhamdulillah diterbangkan balik ke Malaysia. Dalam keadaan ketika itu saya pun tidak tahu bahawa operasi tersebut telah berjaya dan selamat dilaksanakan. Tetapi alhamdulillah dimaklumkan kepada saya untuk berada di satu lokasi oleh pihak PMO dan ketika itu sehari sebelum Syawal, sehari sebelum raya, hari terakhir Ramadan, alhamdulillah disuruh pergi ke tempat tersebut. Saya sampai ke sana dan bila buka pintu kereta tu, anak-anak saya dan isteri berada dalam kenderaan. Jadi alhamdulillah. Memang misi tu tak ada bagi tahu siapa yang pergi, siapa yang ambil. Ada terlibat komando Malaysia ke? Ada terlibat? Dia tak maklumkan secara khusus siapa yang terlibat dan dia tak maklumkan macam mana nak dilakukan. Juga tak dimaklumkan waktu spesifik bila akan berjaya dan sebagainya. Jadi mereka bagikan satu time frame tu, kata ni dalam masa 1 bulan ni boleh buat kot macam tu. Tapi bila dah dekat dengan raya tu, mereka maklumkan lepas raya rasanya baru boleh buat ni, sebab dalam keadaan sekarang ni sangat-sangat susah untuk dilaksanakan. Tapi alhamdulillah mereka berjaya. Mungkin betul lah, mungkin dia tak nak war-warkan sebab nanti jadi isu pula orang tahu kan. Mungkin benda tu berlaku secara diplomasi. Kerahsiaan tentera ni memang dalam sunnah Nabi. Perang Fathul Mekah, bila Nabi sendiri pesan kepada Sayyidatina Aisyah jangan bagi tahu siapa-siapa pun yang Nabi nak pergi buka kota Mekah masa tu. Datang Abu Bakar Siddiq, bapa Sayyidatina Aisyah, pak motor je. Aisyah jawab tak tahu je. Siap Abu Bakar ni risik-risik ni. Sayyidatina Abu Bakar kata nak pergi serang Rom ke, nak pergi serang Parsi ke, nak pergi serang ni, tak jawab. Sampai sebut Fathul Mekah, nak buka Mekah ke, Sayyidatina Aisyah tak jawab. Jadi memang kerahsiaan ni penting, sangat-sangat penting. Sebab tu tuan-tuan perempuan, banyak kali Amin tanya berkaitan macam mana Hamas. Kita tak tahu, kita tu jauh. Semestinya ada perbincangan dalam kalangan mereka, kita doakan. Dia ada perbincangan. Semestinya. Taktikal semua dah ada. Tapi kita ni tak tahu ni sebab kita dah jauh. Dan kita pun tak perlu untuk tahu sebab itu taktikal yang memberikan orang kata advantage, kelebihan kepada mereka. Baik. Sedap podcast ni Min. PMX
Kan PMX kita tengok lantang dia. Yalah, ada isu-isu dari segi politik dan sebagainya, itu bahagian, dan juga kutub-kutub lain yang dibincangkan. Kan debat-debat lain dibincangkan. Cuma ini bila sebut pasal macam PMX, dia punya lantang dia ni macam, weh, berani betul Muhammad ni kan. Dia macam tak kisah, relax. Pertemuan dengan Nadir pun dia okey, dengan cerita Gaza, dengan Mapim dan sebagainya. Jadi keseriusan PMS ni macam mana pada mata pandangan? Sebab Abang Nadir sendiri yang jumpa dengan dia depan-depan. Jadi macam mana? Sebab orang kata, yalah, dalam isu perjuangan Palestin ni kita bersama. Jadi macam mana pandangan Nadir? Masa pertemuan saya dengan PMX, ini mungkin pertama kali kita kongsikan, PMX memang dia menyebutkan bahawa dia sedang melakukan banyak usaha untuk membantu Palestin. Tetapi mungkin isu yang timbul ketika itu ialah sebagai sebuah negara, kita kena menjaga hubungan, kita mendapat tekanan daripada negara-negara tertentu dan sebagainya. Tetapi pada pandangan saya, PMX melakukan usaha yang sangat baik untuk Palestin. Dia bertindak, ada bukan semata-mata bercakap. Dan pada masa yang sama, dia kalau bercakap pun bercakap di tempat-tempat yang sangat sesuai, ataupun tempat-tempat yang memberikan kesan di pentas-pentas antarabangsa. Dan saya yakin bahawa PMX berada dalam satu posisi yang sangat baik pada waktu inilah. PMX kita dengan kerajaan pun semua menyokong Palestin. Negara kita Malaysia ni memang solid kata sangat well positioned untuk menjadi pejuang kepada Palestin. Sebab kita pusing-pusing macam mana pun, majoriti rakyat akan tetap menyokong Palestin. Betul, India, China semua sokong. Orang marah dengan wanita Palestin yang mengamuk depan Wisma Transit pun, itu adalah suara-suara yang terpencil, tetapi majoriti masih lagi menyokong perjuangan Palestin. Dan itu dibuktikan dengan sumbangan-sumbangan kepada NGO, dibuktikan kepada rasa kasihan kita kepada mereka yang sentiasa ditonjolkan di media sosial dan sebagainya lah. Jadi Malaysia alhamdulillah well positioned. PMX saya rasa adalah orang yang mampu untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut, dan banyak lagi peluang yang masih terbuka untuk kita mengambil tindakan tersebut. Saya tanya Dr. Khalid Baidun bila mana dia datang ke Malaysia baru-baru ni, apa sebenarnya yang Malaysia boleh buat lebih daripada ini. Dan dia sebutkan sebenarnya Malaysia punya kekuatan ialah untuk mengumpulkan kuasa-kuasa Islam dan negara-negara Islam yang memang solid nak membantu Palestin untuk menjadi satu ketumbukan. Sama macam apa yang kita cuba laksanakan masa tahun 2018, KL Summit. Jadi apa yang sepatutnya kita boleh buat ialah KL Summit 2.0. Kalau dia ada isu politik, bagilah nama lain apa pun, tapi panggil negara-negara ini yang betul-betul nak membantu, Pakistan ke, Turki ke, Bangladesh ke, kumpulkan mereka, bincang satu plan strategik apa yang kita boleh buat secara bersama. Dan yang lebih utama apa yang disebutkan oleh Khalid Baidun ni, dia kata kekuatan Israel di US macam disebut tadi adalah lobby mereka. Dan isu yang paling besar ialah lobby mereka, iaitu IPAC khususnya. Dia tidak ada lobby Muslim yang nak menentang mereka, nak lawan mereka. Lobby Muslim ada, tapi kecil dan berpecah. Kena ada orang luar yang boleh membantu untuk menyatukan mereka. Dan Malaysia adalah negara yang saya rasa boleh berbuat demikian. Kita boleh menyediakan pentasnya. Kita ada suara yang sangat kuat yang boleh melakukan itu. Dan alhamdulillah saya tengok keberanian PMX dalam banyak benda yang dilaksanakan, keterlibatan dengan BRICS dan sebagainya, akan membolehkan negara-negara ini mengambil contoh daripada kekuatan dan keberanian Malaysia. Kita tak lagi perlu berpaut kepada US. Kita tidak, orang kata, menjilat China semata-mata, tetapi kita adalah our own sovereign country yang punya suara untuk menyuarakan dan melakukan tindakan yang kita mahukan. Jadi saya rasa PMX mungkin dah capai mungkin 60% of his potential untuk Palestin. Ada lagi 40% yang sepatutnya insya-Allah bila mana kita berada di pentas ASEAN khususnya pada tahun hadapan, kita akan berjaya untuk melaksanakan. Sebab dia bila perang ni, dia tak pastinya perang dengan senjata. Banyak orang guna otot tapi tak guna otak. Ini modal ceramah. Jadi maknanya kita, negara kita mungkin ototnya mungkin kurang sikit kan. Ataupun kita kata ramai di kalangan kita, perang hantar askar. Tapi inilah diplomasi yang ada. Kita menggetarkan, kita menggerunkan pihak rakan kita. Sebab apa benda yang dia tak setuju tu, kita buat sesuatu yang baru supaya perjuangan kita kepada Palestin ni bukan saja orang kata berlandaskan kepada senjata semata-mata, tapi diplomasi, menggerunkan mereka, mengugut mereka. Ini benda-benda yang
bijak lah, move yang bijak daripada PMX, dan harapnya kalau sesiapa pun yang akan mendapat tampuk pemerintahan, dia kena serius benda ni. Tak boleh dijadikan ni sebagai bahan politik saja. PM dulu dah buat macam ni, kalau aku buat macam ni juga nanti sama aja. Tak. Isu Palestin ni dia isu kemanusiaan yang kita kena terus berterusan, kena lagi terbaik dan lagi terbaik waktu tu akan datang. InsyaAllah. Dirgahayu Malaysia, ratusan tahun Tanah Melayu ini semenjak Kesultanan Kedah Tua, kemudian kemerdekaan Tanah Melayu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hash, sampai Tun Dr. Mahathir Mohamad, Felda ketika zaman Tun Razak, semua sampai sekarang PMS, kelebihan kita adalah diplomasi dan polisi-polisi. Betul. Yang menguntungkan rakyat kita, menguntungkan negara Malaysia. Kita harap KL Summit, apa pun nama sahaja, buatlah satu polisi yang menguntungkan umat Islam, dan saya percaya kepimpinan sekarang mempunyai potensi yang besar sebab ada jaringan yang cukup besar oleh PMX sejak pada muda. Ikhwanul Musliminnya, dia pun baik dengan Amerika, baik dengan Rusia, baik dengan China. Semoga ada lah, Min. Kita harap berjuang wibawa dalam pertarungan kuasa. Sudahlah. Okay, go. Satu last daripada Rahmat. Dua soalan terakhir pada kami, saya dengan Amin sebagai penutup. Soalan ni soalan yang sebenarnya banyak ada orang jawab, tapi kita nak dengar daripada Nadia Nuri sendiri, apa berlaku sebenarnya pelarian perang kita ataupun transit wanita Palestin tu. Sebab memang sebenarnya bang, efek bang, walaupun kecil, tapi dia macam semalu ataupun sembilu. Sakit juga bila saya tengok ada orang menggunakan itulah turning point. Dah lama dah ada orang sebenarnya nak minum, makan benda-benda boykot ni, diorang guna terus. Ni lah diorang ni, kejap lagi jadi macam Rohingya lah. Ada tu. Ya, bukan ada. Tapi kita nak tutup terus mulut mereka ni. Apa berlaku sebenarnya bang? Baik, saya nak menjawab soalan ni dengan dua, orang kata, pandang sisi daripada saya sendirilah. Yang mana pandang sisi ni dia macam Imam Syafi'i punya mazhab lama dan mazhab baru. Beza dia ialah selepas saya diberi izin untuk masuk dan tengok sendiri apa yang berlaku di dalam Wisma Transit dan berjumpa dengan orang Palestin yang berada di sana, dan sebelum daripada itu, sebelum daripada dibenarkan untuk masuk ke sana, kita melihat bahawa usaha yang dilakukan oleh kerajaan itu adalah usaha yang sangat baik. Tetapi mungkin isunya adalah dibuat dengan terlalu tergesa-gesa dan tanpa perancangan yang menyeluruh, dan arahan pun diberikan kepada ATM untuk melaksanakan tindakan tersebut. Dikumpulkan mereka yang berada di bumi Mesir dan diberi janji untuk dirawat di dalam di bumi Malaysia lah. Jadi mereka ini dikumpulkan 40 orang pesakit, lebih daripada 100 orang bersama dengan ahli keluarga mereka, diterbangkan ke sini dan diterbangkan dan duduk di hospital Tunku Mizan, ataupun duduk di dalam Wisma Transit, dirawat di hospital Tunku Mizan, yang mana kedua-duanya adalah kawasan tentera. Dan bila mereka berada dalam kawasan tentera, dalam keadaan mereka berada di bumi Mesir, walaupun disebut tentang sewa yang tinggi dan sebagainya, tetapi sekurang-kurangnya mereka boleh bergerak, mereka boleh bebas. Dalam keadaan mereka keluar daripada bumi Gaza yang terhimpit, mereka tak boleh nak keluar langsung daripada bumi Gaza tersebut. Sampai ke Mesir, boleh bergerak, boleh cari duit walaupun tak secara sah dan sebagainya. Sampai ke Malaysia, tiba-tiba dikumpulkan di dalam satu bangunan. Pergerakan mereka terhad, tak boleh nak keluar masuk. Makanan pun masa mula-mula dihidangkan dengan makanan Melayu. Dan saya rasa dalam orang kata mana-mana keadaan pun, orang yang berada dalam situasi itu dia akan mencari jalan keluar untuk melepaskan kemarahan dia, melepaskan tekanan dia. Dan benda itu saya selalu sebutkan sebelum daripada ini pun di media sosial saya, ia adalah orang kata periuk yang sedang menunggu untuk meletup. Sebab benda tu memang dah teruk dan menunggu untuk ada benda yang boleh tweak supaya tercetusnya apa yang berlaku dengan wanita tersebut. Hidup dalam perang, apa kita boleh expect? Kan? Ya, betul. Dan dalam keadaan bahasanya, mereka tak boleh nak berbahasa Inggeris. Kita betul ada kagat dan sebagainya yang bantu untuk terjemah, tetapi tak boleh nak masuk ke dalam jiwa mereka. Yalah, bahasa Arab kan. Kita boleh cakap Fusha, tapi dia orang bukannya cakap Fusha kan. Penjiwaan bahasa tu kena ada. Ya, betul. Dan alhamdulillah kita cuba melakukan yang terbaik. Cuba macam saya selalu sebutkan, kalau ada penglibatan NGO daripada awal, mungkin keadaan akan lebih baik. Dan yang lebih utama pastinya ialah kalau ada perancangan jangka masa panjang untuk mereka. Apa sebenarnya mereka ni sampai sini, okey. Lepas dirawat, akan dibagi visa sementara ke, ataupun akan dihantar balik ke Mesir ke, ataupun tunggu perang habis akan dihantar masuk ke
Gaza semula ke, kita ni kalau duduk ataupun diberikan gambaran yang bermacam-macam, kita rasa macam nak pergi rumah POR, nak datang ni lah katakan tempat studio ni kan, kita akan datang kat sini, lepas tu akan dijemput untuk mandi kolam berenang, akan dibagi air kopi yang sedap, akan dibagi makanan. Sekali datang dapat air masak je kan, lepas tu tak ada pula tengok rumahnya cantik ke tak cantik ke. Lepas tu makanan pun kena bawa sendiri kan. Jadi kita akan fikir aku ni berada kat tempat yang betul ke? Aku ni dijanjikan dengan benda yang lain, dapat benda lain. Itu tak tahu. Lepas tu kita tak tahu pula masa depan kita kan. Aku ni akan duduk kat sini berapa lama? Aku duduk podcast ni berapa ribu dia nak bayar aku ni, contohnya kan. Jadi benda-benda tu tertanya-tanya itu menyebabkan mereka mentalnya koyak. Mentalnya koyak. Dan terjadilah insiden yang memang kita sebutkan tak sepatutnya terjadi. Tetapi at the end of the day sudah pun terjadi. Dan selepas terjadi itu, sekali lagi saya push supaya dapat masuk ke Wisma Transit. Alhamdulillah diberi izin untuk masuk, berjumpa dengan sahabat-sahabat kita yang berada di dalam. Dan Alhamdulillah bila kita berborak dengan dia, dengan bahasa dia, dengan logat dia, dan kita boleh cerita kita duduk kat mana, kat bumi Gaza, kita boleh cerita beza Malaysia dengan negara mereka sangat-sangat positif sebenarnya. Dan dikhabarkan kepada kami pun oleh rakan-rakan kita daripada pihak tentera yang menjaga Wisma Transit bahawa majoriti di sana adalah orang-orang yang sangat seronok dan sangat berterima kasih dengan apa yang kita lakukan. Cuma adalah satu kumpulan kecil ni yang sentiasa mencari benda-benda negatif dalam setiap apa yang ada dalam hidup. Macam kita bawa jemaah umrah lah. Orang betul. Ada juga 3 ketul yang rasa bilik berabuk lah apa lah. Mesti ada orang macam tu. Tapi tak sebut. Jangan kita kata kerana 3-4 orang itu satu kumpulan dan jemaah tu bermasalah. Betul. Jadi benda tu boleh fikir bijak lah Mas. Yang geng-geng yang kata dah boleh makan boleh makan boleh ni semua kan. Itulah kadang-kadang kita bila cerita pasal Gaza, bab mujahidin ke, bab rakyatnya ke, bab pelariannya, kita kadang-kadang menghilangkan sifat manusiawi mereka. Kita letak mereka seperti malaikat, maka tak boleh ada salah sikit. Diorang hidup pegang, diorang manusia yang tertekan hidup. Hampa kena PKP pun untuk meroyan. Betul lah. Tak apalah. Tapi tu kau jadi ke kau Kadim tu yang mencerita tadi? Selepas saya masuk ke tu, kita tengok memang mereka memang dibagi layanan yang cukup baik. Kita punya tentera pun jaga mereka dengan baik. Cuma adalah isu-isu kecil. Contohnya disebutkan oleh pihak tentera, dia kata kita dengan bajet yang kita ada, kita masak makanan untuk mereka. Contohnya mereka ni ada 120 orang, kita masak 120 burger. Rupanya dia orang ni satu orang kena makan 5 burger. Portion besar. Jadi dia makan belakang tak dapat, gaduh. Benda-benda macam tu lah. Betul lah. Tapi benda-benda tu akan dirawat kan. Betul. Maksudnya mereka akan diberi perendahan, kaunseling, sifat. Dia lah orang dalam perang ni kita lah expect. Diorang kata patutnya diorang ni hidup kat Gaza, negara yang ni, diorang kena ada sifat empati. Tak. Dia manusia ni berbeza-beza. Tapi insyaAllah kita akan dapat bentuk. Dan harap-harap janganlah kalau ada benda tu viral lagi ke, kita mudah-mudah je kan nak lupakan perjuangan kita yang 1 tahun ni. Baik, Alhamdulillah, saya kira itulah soalan yang cukup lah untuk kita rumuskan. Cuma sebagai pelantidakan lagi kan. Saya suka pada kita kena tutup dengan ada satu tindakan-tindakan yang kita boleh buat kan. Mungkin 1-2 simple yang kita rasa apa kita nak kena buat ni dalam tempoh perang dah berlarutan. Kita punya semangat pun dah hilang. Mungkin simple dalam 2 minit abang boleh kata apa pelantidakan yang kita semua hari ni yang menonton, apa kita nak buat hari ni. Perang is perang lah. Apa kita nak buat? Untuk rakyat Malaysia, kita teruskan dengan doa kita, dengan semangat kita, dengan boykot kita. Tetapi pada masa yang sama, yang kita kena fikirkan ialah bagaimana kita nak mensistemkan perjuangan Palestin di dalam pendidikan dan perjuangan anak-anak kita. Kita tahu dah kita ni hidup di generasi yang duka citanya tak mampu menghentikan genosid. Selepas 1 tahun 2 bulan, tak boleh nak berhenti lagi genosid. Mereka yang mati syahid 43,000 orang, mereka yang kehilangan rumah dan sebagainya, yang jadi pelarian dah lebih 2 juta orang, 70% daripada Gaza telah pun dimusnahkan. Kita tak mampu lagi nak buat apa-apa. Tapi kita tak nak anak-anak kita nanti bila berlaku isu yang sama di masa hadapan di Yaman ke, di Syria ke, di Palestin ke, kita tak nak, mereka tak boleh nak melakukan apa-apa. Jadi perjuangan ini kena disistemkan. Sebaik-baiknya pastinya adalah kalau pihak kerajaan lah, kalau YB Fadlina dapat masukkan dalam penama silibus sekolah, setengah jam je seminggu untuk terangkan tentang isu Palestin, untuk terangkan tentang isu umat Islam ataupun isu dunia di luar sana, supaya mereka ada vision yang lebih besar, bayangan sedang apa yang ada di sana lebih luas daripada bilik darjah kita. Kan?
Tapi kalau kita tak boleh nak harapkan kepada kuasa yang ada dengan sebab kekangan-kekangan mereka, kita kena memulakan dengan diri kita, memulakan dengan rumah kita, anak-anak kita, macam mana kita ajar kepada mereka tentang negara-negara ini, tentang Zionism, tentang undang-undang antarabangsa. Benda ni yang kena diserapkan dan diterapkan sejak daripada kecil, sebab itu adalah satu kelemahan yang sangat-sangat besar pada umat Islam, khususnya umat Islam dan masyarakat yang ada di Malaysia. Kita buat conference, nak suruh orang cerita pasal Zionism, letih nak cari orang yang boleh bercakap pakar Zionis. Kalau tanya orang Malaysia berapa orang yang boleh bahasa Hebrew, saya rasa tak ramai lah. Kalau ada pun, macam mana kita nak mengalahkan musuh tanpa kita boleh mengenali mereka musuh secara mendalam. Betul. Tesis-tesis PhD pun boleh digalakkan, berikan geran untuk buat kajian. Sebab kelebihan ni, Zionis ni memang kajian diorang kan. Sampai dia tahulah kalau orang Malaysia ni viral ni senang sangat lah. Dia tahu kelemahan kita semua, sebab dia kenal kita. Tapi mana tahu ada pelobi-pelobi Zionis yang nak menggunakan langkah studio untuk dijadikan proksi, silakan. Biar kami ludah muka anda. Okey, wallahualam. Boy jangan marah boy. Okay. Last soalan ni dah topik lah Sebab Abang Nadir ni kira lidah Arab je lah kan. 3 kedai nasi Arab tersedap di Malaysia ni. Kalau Malaysia lah yang Abang boleh sebut. Ni baru bang, konsep baru. Setahun lepas tak ada. Tak ada 3 kedai nasi Arab. 3 nasi Arab. Kalau makan tu memang Arab tu lah. Abang rasa best lah. Taklah Arab tu pun. Bukan bila pemakan tu haram. Bukan Arab. 3 bang. Yang pertama, yang ketiga. Saya rasa Hadramaut Damansara okey. Hadramaut Damansara. Boy. Dah tu nombor 3 sama lu. Nombor 3. Nombor 2. Nombor 2 susah sebenarnya cari kedai Arab yang sedap ni. Melayu masak jadi Arab ke? Melayu masak jadi Arab. Tak jadi Arab. Jadi Arab. Okey. Kita kena buka romansi satu kat sini kan. Kalau shawarma, delicious shawarma dekat Bangi Avenue tu sedap. Delicious shawarma di Bangi Avenue. Okey. Yang tu ayahnya adalah ayah kepada pelajar di sekolah Musa. Cinta Syria Malaysia. Okay. Jadi buka delicious shawarma dekat Bangi. Dia ada beberapa cawangan lah. Okey. Tapi yang paling sedap ni yang nombor 3 memang yang isteri saya masak. Jadi nanti kita jemput rasa nak bezakan restoran. Okey. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Jadi boleh pergilah Delicious Shawarma, support kita kata pelarian perang yang tengah berusaha untuk mencari nafkah, ataupun boleh pergi ke Hadramaut Damansara. Dah buat pun Damansara kan. Mana shawarma lagi sedap daripada shawarma Damaskus tu. Kamu lah Damaskus aku cakap. Yalah, orang kata paling sedap Damaskus. Aib lah Min. Tak, saya makan guide kat Melaka Azhar je. Itu je paling sedap. Ada lidah buat lidah kambing kan. Kotor sikit lah cerita Mesir ni. Cerita kat sini lah. Okay, itu sajalah. Terima kasih kepada, apapun sebagai penutup, kita doakan agar perjuangan Yahya Sinwar dan mereka-mereka yang syahid ini tidak sia-sia. Semestinya tidak sia-sia. Apa saja yang kita buat mesti berpaksikan pada perjuangan Palestin. Hentikan genosid, dan genosid ni takkan kekal lama lah. Dan mereka akan dapat balik kan apa yang najis yang mereka berikan, kita campak balik pada mereka, insyaAllah. Sejarah ini akan direkodkan pada tuan-tuan perempuan yang masih lagi tidak berpihaklah kepada influencer yang tidak berpihak. Pilihlah sekarang, kerana anak-anak anda, cucu-cucu anda akan melihat siapa anda hari ini berdasarkan tindakan dan pilihan anda. Kalau dah macam ni pun nak neutral juga, tak tahulah. Bye. Assalamualaikum.